Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Tijarah akan membincangkan mengenai aset yang berwarna kuning. Amat penting dan terkenal namun sangat berbahaya jika tidak dilaksanakan dengan betul mengikut syariat Islam. Ia adalah aset yang bukan sahaja terkenal di dunia, malah juga di akhirat, menjadi antara perhiasan yang telah disiapkan untuk ahli-ahli syurga. Emas memiliki nilainya yang tersendiri, adalah antara item terawal dalam zakat harta yang disebut dengan jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu, pemilikan emas juga ada pelbagai, sama ada dalam bentuk perhiasan seperti rantai emas, gelang emas, cincin emas yang gemar digayakan oleh wanita, bukan perhiasan seperti dinar emas, jongkong emas dan juga emas yang sedang dicagarkan di pajak gadai. Kami akan bersama dengan Ustaz Abdul Halim Abu Bakar selaku perunding zakat untuk kita bertanyakan kategori-kategori emas yang diwajibkan zakat, bagaimana pengiraannya dilakukan serta bagaimana hasil daripada zakat emas ini boleh menaikkan ekonomi umat Islam kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syabana. Baik Ustaz, hari ini perbincangan kita adalah mengenai zakat emas ya Ustaz ya? Ya betul. Okey, saya ingin bertanyakan mengenai emas yang dijadikan perhiasan oleh wanita ya, seperti gelang emas, rantai emas, cincin emas dan sebagainya. Menurut jumhur ulama ya, zakat tidak diwajibkan ke atas emas yang dijadikan perhiasan wanita dan dipakai oleh mereka seperti rantai emas, gelang emas, cincin emas dan lain-lain lagi. Jika begitu Ustaz, bilakah zakat itu diwajibkan ke atas emas perhiasan ini? Silakan. Okey. Selalu timbul persoalan. Ada setengahnya berpandangan bahawa emas hiasan ini tidak diwajibkan zakat. Okey, pandangan itu adalah betul, adalah tepat. Ia bersandarkan kepada apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, termasuk Asma binti Abu Bakar, yang berpandangan bahawa emas hiasan ini tidak diwajibkan zakat. Berdasarkan dalil la zakata fil huli. Maknanya tiada zakat ke atas hiasan ataupun perkara-perkara hiasan yang berkaitan dengan emas dan perak. Ini pandangan yang pertama. Dan pandangan ini sebenarnya antara pandangan yang terawal sebenarnya, pandangan terawal di zaman Rasulullah lagi, di zaman sahabat lagi dah berlaku perbezaan pandangan ini. Dan kita jangan lupa ada satu lagi pandangan, pandangan kedua yang dipelopori oleh Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Al-Musayyab dan Abdullah bin Abbas. Ini boleh kita rujuk dalam kitab Majmu' Imam An-Nawawi ya. Yang mana mereka mengatakan bahawa emas hiasan ini adalah wajib untuk dizakatkan apabila melebihi daripada paras minimum. Ada paras yang lebih tu. Dan apa sandaran kepada pandangan ini? Pandangan ini merujuk kepada peristiwa di mana seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai 2 gelang emas. Dan Rasulullah lantas bertanya, "Apakah kamu telah mengeluarkan zakat bagi kedua-dua gelang emas ini?" Jawab wanita itu apa? Syabana? "Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seraya bersabda, "Apakah kamu mahu jika Allah Taala menggantikan 2 gelang emas ini dengan 2 gelang api yang melingkari di dalam neraka?" Dan wanita ini membuka terus gelangnya dan menyerahkan kepada Rasulullah supaya digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bimbang. Dan rata-rata negeri di Malaysia ini, Syabana, berpandangan mengikut pandangan yang kedua tadi. Maknanya wajib dizakatkan emas hiasan sekiranya melebihi daripada had uruf. Ini nanti kita cerita uruf, uruf yang berbeza-beza ni ya. Kita akan cerita pasal uruf di setiap negeri nanti. Okey, ini pandangan. Mana pandangan yang kedua ini diguna pakai oleh ulama-ulama yang berada di Malaysia, di seluruh Malaysia, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan di seluruh Malaysia, kebanyakan negeri berdasarkan pandangan yang kedua, wajib zakat emas yang melebihi daripada had uruf. Bagaimana kalau barang perhiasan itu Ustaz dibeli tetapi bukan untuk dipakai tetapi lebih kepada menyimpan? Okey. Bagi emas hiasan yang disimpan, diniatkan simpan semata-mata. Simpan maknanya emas ni tidak diniatkan langsung untuk dipakai, walaupun sekali, walaupun seketika, maka kaedah pengiraan akan merujuk kepada emas simpan.
Dia begitu. Masuk ke emas simpan. Emas simpan dia ada kaedah penyerahannya. Nanti kita akan sentuh nanti. Betul, baik. Okey. Bagaimana pula dalam situasi jika seorang wanita itu, Ustaz, adalah daripada golongan B40 ya Ustaz ya, yang memiliki sedikit emas sahaja, tak banyak, dipakai sekali-sekala tetapi lebih kepada menganggap emas itu sebagai satu aset simpanan beliau. Adakah beliau juga wajib mengeluarkan zakat bagi emas perhiasan ini Ustaz? Okey, ini Syabana biasa terjadi ya. Golongan B40 yang membeli emas hiasan yang dianggap sebagai security ataupun jaminan kepada dia dan keluarganya. Biasa berlaku. Dan kena rujuk juga, kita kena tengok balik. Adakah emas hiasan yang dibeli ini melebihi uruf? Kalau melebihi uruf, maka wajib zakat emas hiasan tadi. Lebihan tadi tu. Lebihan saja. Kebanyakan negeri dia ambil lebihan saja. Dan katalah emas ini disimpan semata-mata, langsung tidak pakai. Macam kes saya cerita tadi, dia akan masuk dalam kumpulan emas simpan sebab tidak dipakai walaupun sekali dalam setahun atau sedetik dalam setahun. Maknanya apa tujuan kita, apa niat kita, sama untuk security atau jaminan, dan kategori kita B40 atau M40 ataupun T20. Dan bila mencapai syarat-syarat zakat tadi, maka wajib ditunaikan zakatnya, Syabana. Ada begitu. Jadi jikalau emas perhiasan itu disimpan semata-mata, ia tetap akan dibayar zakat tapi mengikut zakat simpanan emas. Betul, Ya Syabana, Ustaz ya. zakat simpanan. Baiklah, berbalik kepada soalan tadi, bilakah emas perhiasan bagi wanita ini wajib dizakat? Dan satu daripada jawapan Ustaz ialah ia wajib dizakat apabila wanita itu memiliki perhiasan yang amat berlebihan ya Ustaz ya, dan melampaui kadar yang biasa dipakai oleh wanita-wanita setempat ataupun dalam bahasa Arabnya uruf. Uruf, betul. Ustaz ya. Uruf. Jadi bagaimana pengiraan zakat bagi perhiasan wanita dilakukan? Pengiraan dia Ustaz. Okey, bagi negeri-negeri yang memakai kaedah uruf ini, boleh kata hampir semua negeri kecuali Kelantan, kecuali Kelantan. Kebanyakan negeri memakai uruf, dan negeri-negeri yang menggunakan uruf ni pun ada dua kaedah penyeraan tau. Dia beza sikit, dia hasilnya nanti dia akan berbeza. Okey, kita ambil contoh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, contoh, seseorang yang ada 900 gram emas. Uruf yang ditetapkan di wilayah Persekutuan adalah 800 gram. Maknanya 900 tadi dah lebih dah tu. Macam mana? Dah lebih 100 gram tadi. Okey, kaedah penyeraan dia 900 gram tolak dengan 800 gram. Uruf dikecualikan zakat. Ini hak kepada wanita, hak kepada wanita yang diraikan agama. Ada baki 100 gram. 100 gram ni kita kena darab dengan harga semasa dulu. Katalah harga semasa RM250. Mana 100 gram darab RM250, lebih kurang jumlahnya 25,000, katalah 25,000. Barulah kita darab dengan 2.5%. Kita Ini mengikutkan uruf di negeri wilayah persekutuan, wilayah ya Ustaz persekutuan, ya. betul. Dan kalau kita lihat ya Ustaz, kadar uruf ini amat berbeza bagi negeri-negeri di Malaysia. Sebagai contoh, kalau di wilayah persekutuan dan juga Selangor Ustaz, uruf semasa adalah 800 gram. Di mana jikalau emas itu, seorang wanita itu memiliki emas 900 gram, mereka harus membayar zakat bagi 100 gram sahaja. Okey. Kan? Tetapi di negeri-negeri yang lain, contoh sebagai contoh di Kedah Ustaz. Kedah. Uruf semasa di negeri Kedah hanya 170 gram. Betul. Kan? Jika dibandingkan dengan wilayah persekutuan 800 gram Ustaz. Jadi jika saya sebagai contohlah bekerja di wilayah persekutuan dan saya tinggal di Kedah, saya perlu membayar zakat perhiasan di mana Ustaz? Okey. Syabana, ini selalu ditanya kepada pegawai-pegawai di mana-mana badan zakat di seluruh negara. Soalan ini selalu timbul. Saya bekerja di Kuala Lumpur dan saya tinggal di Kedah. Saya berulanglah kerja. Okey, pandangan yang kita kena ambil ialah pandangan yang diriwayatkan dari Al-Bukhari. Al-Bukhari, apa disebut di dalamnya, dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal ke penduduk Yaman, baginda berpesan antara lainnya, apa pesannya? Fa'alimhum anna Allah haftarada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maksudnya apa? Maka beritahulah mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka sedekah zakat yang wajib itu terhadap harta-harta mereka,
diambil daripada golongan yang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan, diserahkan kepada golongan miskin di kalangan mereka. Dalam nas ini menunjukkan seseorang yang bekerja atau mengumpulkan harta di satu tempat kena mengagihkan zakatnya ke tempat dia bekerja. Itu hujahnya yang pertama. Okey. Persoalannya, adakah boleh saya mengagihkan ke negeri tempat saya tinggal? Sebenarnya dia bukan isu tidak sah atau tidak sah, isu keutamaan yang disebut dalam hadis ni. Maknanya bila Rasulullah ajar tempat yang sepatutnya kita agihkan zakat adalah tempat kita mengumpulkan harta atau negeri atau daerah yang dikumpulkan harta tu, yang mana kita berniaga, kita bekerja di situ, kita simpan di situ, kita ada di situ, hasil tempat di situ diagihkan kepada penduduk negeri itu yang susah. Itu kaedahnya. Okey, kalau nak bagi ke negeri-negeri lain, bukan setakat tempat kita tinggal, nak bagi ke negeri-negeri lain yang ada kan. Adakah sah? Sah zakatnya. Cuma yang bezakan keutamaannya. Di mana utamanya? Utamanya tempat kita bekerja. Tapi ada persoalan juga, Syabana. Ada orang bertanya, saya sebenarnya ada part time di tempat saya tinggal, macam kes tadi. Saya tinggal di Kedah, saya part time, ada hasil saya di Kedah. Apa salahnya saya bayar zakat di Kedah? Tak jadi masalah. Memang hasilnya di situ, di Kedah. Dia ada hasil part time, hasil bisnes sampingan. Tapi lebih baik diagihkan di tempat yang mereka bekerja mereka full time bekerja tu lah ya Ustaz ya. Full time. Yang mana bekerja full time situ, yang mana part time kalau dia nak agih situ tidak menjadi masalah. Ataupun nak keluar daripada kawasan tu pun boleh terjadi masalah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja. Lebih banyak perbincangan mengenai zakat emas perhiasan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baik Ustaz, bagi emas perhiasan ya Ustaz, selain daripada emas kuning yang biasa kita ketahui, kadang-kadang wanita ini Ustaz, mereka gemar untuk menggunakan emas putih ya, emas yang lain warna tetapi emas juga tetapi dia berwarna putih. Ataupun kadang-kadang kita menggunakan rose gold, emas yang berwarna merah jambu. Jadi adakah peraturan yang sama Ustaz diberikan terhadap zakat emas, adakah peraturan yang sama diberikan kepada emas putih dan juga rose gold ini seperti mana yang diberikan kepada emas kuning? Okey, baik Syabana. Sekarang ni, zaman sekarang ni macam-macam jenis emas yang kita jumpa, yang kita lihat, kita saksikan. Antaranya tadi rose gold tadi, emas putih tadi. Okey, pengiraannya sebenarnya kalau emas hiasan adalah sama dengan kaedah yang ditetapkan tadi, yang saya sebutkan sebelum ni. Cuma untuk mengenal pasti ataupun mendapatkan berat yang sebenar ke atas emas tadi ni, ini satu perkara yang mungkin bagi setengah-setengah orang, setengah-setengah tempat agak rumit. Dan kita boleh rujuk dengan pihak yang mengeluarkan macam mana kita nak menentukan emas tadi tu kandungannya berat yang sebenar. Kita nak dapatkan emas ni kena timbang. Kita kena tahu kadang-kadang ada kandungan yang lain, ada benda lain dalam tu. Katalah berat 100 gram. Mungkin 10 gram tu adalah bukan emas, 90 gram tu adalah emas. Kita nak dapatkan emas yang sebenar. Kalau dapat emas yang sebenar, kita dah totalkan semua, kita follow dengan kaedah yang kita tetapkan tadi berdasarkan uruf tadi, setiap negeri masing-masing tadilah. Begitu. Jadi kita wajib membayar zakat bagi emas kuning tu sahaja ya Ustaz ya? Emas kuning sahaja. Bukan campuran-campuran yang ada dalam emas putih ataupun rose gold ini ya Ustaz ya? Betul, Syabana. Baiklah, soalan yang seterusnya Ustaz, bagaimana pula jika seseorang itu memiliki emas perhiasan ni, namun beliau tidak menggunakannya untuk diri sendiri dan sebaliknya beliau meminjamkan kepada ahli-ahli saudara ataupun kawan-kawan ya Ustaz ya? Jadi siapakah yang wajib membayar zakat di sini? Beliau ataupun saudara mereka? Okey, emas yang dipinjamkan kepada saudara ataupun anak-anak sebenarnya, yang diberikan kepada anak-anak dalam bentuk pinjaman ke apa, dan tanggungjawab untuk membayar zakat emas itu adalah tertakluk kepada pemilik emas yang sebenar, pemilik asal dia. Lebih-lebih lagi kalau emas tu sebenarnya dapat diminta balik, dapat diperkesan kedudukannya di mana, terutama saudara kita tahu di mana duduknya, anak-anak dah tentulah kita tahu, dan tanggungjawab itu terserah kepada pemilik. Ini majoriti ulama yang berada di Malaysia dan seluruh dunia berpandangan pemilik adalah yang bertanggungjawab. Ini adalah langkah berhati-hati yang mana bagi mengelakkan berlaku kelupaan ataupun
lunasan itu untuk membayar zakat emas tadi itu. Mana langkah berhati-hati yang terbaik adalah kita letak kepada pemilik dia yang sebenar. Di sini satu daripada kriteria pembayaran zakat adalah pemilikan itu ya Ustaz ya. Betul, pemilikan. Dan di dalam situasi yang saya sebutkan tadi, pemilikan itu dimiliki oleh orang itu sendiri dan bukan saudara mara ataupun kawan-kawannya. Jadi wajib membayar zakat adalah orang itu sendiri ya Ustaz ya. Baiklah. Betul. Seperti yang dibincangkan tadi Ustaz, zakat bagi emas perhiasan, kita recap balik ya Ustaz ya. Apabila zakat bagi emas perhiasan diwajibkan apabila seorang wanita itu memiliki emas perhiasan melebihi kadar uruf yang ditetapkan oleh negeri. Betul. Ya. Namun jika ia tidak memiliki emas perhiasan melebihi kadar uruf di negeri itu, zakat tidak diwajibkan. Betul. Tetapi jikalau beliau memiliki emas perhiasan dan tidak digunakan langsung, beliau wajib membayar zakat tetapi menggunakan amount zakat simpanan. Zakat simpanan. Ya. Betul. Bagaimana pula bagi emas simpanan Ustaz? Emas simpanan seperti dinar emas, shilling emas dan juga jongkong emas ni Ustaz. Bagaimana pengiraan untuk membayar zakat bagi emas-emas ini dilakukan? Okey, Syabana. Untuk emas hiasan ni, emas yang bukan hiasan ni, bukan hiasan, emas yang disimpan, yang disimpan. Emas hiasan pun kalau disimpan langsung tak pakai, dia akan masuk emas simpan. Maknanya yang betul-betul simpan, dinar, jongkong, emas, kepingan-kepingan, emas rosak sekalipun, dan emas-emas warisan yang lama desainnya yang tidak dipakai langsung. Itu semua termasuk dalam emas yang disimpan. Okey, emas yang disimpan, sepakat ulama mengatakan bahawa kaedah pengiraan berdasarkan nisab 85 gram emas yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Apabila nisab itu Ustaz maksudnya minimum lah. Had minimum. Okay. Had minimum 85 gram. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebut 20 dinar. 20 dinar kalau ditimbang, kalau diambil dia punya berat yang sebenar adalah 85 gram. Maknanya bila mencapai 85 gram wajib zakat emas yang disimpan tadi itu. Jadi kita tolak 85 gram atau kita bayar secara total? Okey. Tidak perlu tolak Syabana. Maknanya dalam kes emas simpan cukup je 85 atau lebih wajib zakat 2.5%. Kalau saya mempunyai simpanan sebanyak 200 gram emas simpanan, saya harus membayar zakat untuk 200 gram itu secara total ya Ustaz secara ya? total Kan? Syabana. 200 gram kali dengan kadar emas semasa kali dengan 2.5%. Betul. Baiklah. Bagaimana pula jika seseorang itu membeli emas simpanan seperti shilling emas ini semua Ustaz, namun beliau berhutang. Beliau tidak membayar secara tunai. Adakah wajib membayar zakat jikalau emas simpanan yang beliau beli itu melebihi kadar nisab 85 gram itu? Okey. Bagi emas yang kita beli ataupun kita buat secara hutang, pembayaran berkala, kita buat berkala, mungkin kita buat potong gaji. Kita buat potong gaji, kita bayar. Kita beli katalah 100 gram, simpan dinar ke kepingan emas apa semua, zakat akan dikira ke atas emas yang masih kita pegang tadi itu sebanyak 100 gram tadi itu. Keseluruhan tadi itu. Okey, yang pembayaran tadi bulanan tadi itu yang kita buat tadi, kita dah buat melalui potong gaji tadi itu. Kita dah buat melalui potong gaji, kita dah selesaikan. Maknanya yang kita kena zakat adalah ke atas 100 gram tadi itu yang kita masih pegang. Sebab apa? Bila seseorang itu memegang sesuatu, sebenarnya wang atau emas tadi itu, emas berkait dengan wang, selama setahun, minimum setahun, maka tanggungjawab zakat itu terserah kepada dia walaupun asalnya tadi dibuat hutang. Apatah lagi hutang tu hutang berkala yang boleh disusun pembayaran, kaedah pembayarannya tadi. Kena melalui potong gaji ke apa. Kecuali pembayaran dibuat menggunakan emas yang sama juga tadi tu. Dia dah beli emas, dia berhutang, dia kena bayar pula tu menggunakan emas tadi tu sehingga emas tadi tu berkurang beratnya tadi. Asalnya 100 gram, jadi di hujung tahun 50 gram. Maknanya di bawah parah nisab. Maka bila di bawah parah nisab secara automatik biasanya tidak wajib zakat lah. Sebab dah di bawah parah nisab tadi. Sebab dia menggunakan emas tadi untuk bayar balik dia punya hutang tadi tu. Dia jual balik. Dia nampak macam dia memiliki, dia beli tapi dia jual balik untuk bayar balik hutang, sehingga emas tadi berat dia tadi di bawah parah nisab. Jadi saya boleh rumuskan di sini Ustaz, walaupun beliau ini berhutang membeli emas itu, tetapi jika emas itu dipegang oleh beliau, wajib membayar zakat jika ia lebih daripada nisab 85 gram ya Ustaz. Baiklah, terima kasih Ustaz di atas penjelasan. Baiklah, kita akan berehat seketika, lebih banyak perbincangan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baiklah, kita telah pun berbincang mengenai zakat untuk emas perhiasan, zakat untuk emas bukan perhiasan seperti emas shilling, emas jongkong yang lebih bersifat simpanan, dan sekarang ini kita akan berbincang pula mengenai zakat untuk emas yang dicagar di pajak gadai Islam ataupun Arahnu. Baik Ustaz, adakah emas yang dicagarkan di pajak gadai ini wajib untuk kita membayar zakat? Okey, Syabana. Sekarang ni pun banyak yang berlaku sebenarnya, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mencagarkan emasnya untuk sebarang tujuan lah. Okey, emas yang dicagarkan sama ada emas itu adalah emas hiasan atau emas simpan. Ada syarat-syaratnya, ada kaedah pengiraannya. Apabila dicagarkan di pajak gadai dengan mendapat sejumlah pinjaman dan melibatkan upah simpan tadi, formula pengiraannya berubah. Dia ada kaedah pengiraan yang tersendiri. Dia boleh jadi wajib dan boleh jadi tidak wajib berdasarkan formula pengiraan bagi kebanyakan negeri yang ada di Malaysia ni, ya. Dan formulanya biasanya berat emas dimiliki ni yang kita ada ni, yang kita nak cagarkan ni, kita kali dengan harga semasa, kita tolak dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh pajak gadai, dan kita tolak pula upah simpan yang di-charge kepada pihak kita. Bakinya tadi tu, bakinya sebenarnya kalau ada bersamaan dengan nisab semasa, barulah dikenakan zakat 2.5%. Ada begitu. Adakah formula ini diguna pakai bagi kedua-dua emas perhiasan dan juga emas simpanan, Ustaz? Kedua-duanya sama. Baiklah, digunakan jadi untuk kedua-duanya. Kita boleh rumuskan di sini, Ustaz, bahawa emas yang dicagarkan di pajak gadai ini wajib untuk dibayar zakat, ya? Betul, kalau mencapai syarat-syaratnya tadi. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Abdul Halim Abu Bakar selaku perunding zakat di atas penjelasan beliau sebentar tadi. Masyarakat Islam di Malaysia harus cakna, ya, untuk menjadikan emas itu tidak berlegar dalam lingkungan orang kaya sahaja, terbeku ataupun tidak produktif. Melalui pengeluaran zakat emas, ia akan dapat mengagihkan kembali harta kekayaan kepada golongan yang memerlukan. Emas yang tidak digunakan dan disimpan wajib dikeluarkan zakat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan, sementara emas yang diguna sebagai perhiasan wanita wajib dikeluarkan zakat sekira beratnya melebihi adat pemakaian setempat atau uruf. Begitu juga kewajipan zakat tidak digugurkan terhadap emas yang bercagar, melainkan emas yang dicagar itu digunakan bagi kelangsungan hidup dan di bawah daripada nisab. Penting untuk kita maklum bahawa pembayaran zakat itu adalah satu manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila kita membayar zakat, kita juga telah membuktikan bahawa diri ini benar-benar akur dan tunduk kepada perintah Allah dengan melepaskan bahagian yang kita perolehi ini untuk dikongsi dengan individu lain. Melalui pengagihan zakat yang cekap dan bersistematik juga, ia akan mampu, ya, untuk menaikkan ekonomi umat Islam kita ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, menerusi program-program perniagaan yang dijalankan bersama wang yang diperolehi oleh zakat, ia telah berjaya menjadikan seorang penerima zakat kepada pemberi zakat. Akhir sekali, ingin kita tekankan di sini, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Sampai di sini sahaja, insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.